Demikian episod ke-22 Penunggu Rumah Tok Kaya Sendi Diraja, Siri Bercakap dengan Jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Jangan lupa untuk teruskan siri audiobook ini dengan episod yang ke-23, Roh Bayi Mencari Ibu. Jangan lupa komen kepada yang nama-nama kampung tu disebut, tak kira lah nama kampung kan, nama kampung tu kampung apa ni, mak bapak ke, kampung untuk nenek dah, ataupun kampung sendiri kah, sila komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Padu Kawali. Satu kalimat yang dah bagi saya lama saya tak bercakap macam tu, kerana lama juga saya tak muncul di dalam channel saya. Video kali ini saya nak buat tumpuan kepada jejak-jejak penggembaraan Tamar Jalis dengan datuknya dalam siri Bercakap dengan Jin. Okey, sebelum kita melanjutkan perkongsian atau perbincangan mengenai tempat-tempat yang menjadi lokasi penggembaraan Tamar Jalis dengan datuk tu, tidak dapat tidak kita kena bertumpu kepada pusat penceritaan ataupun alam semesta, pusat alam semesta. Alam semesta tu adalah siri Bercakap dengan Jin tu sendiri, dan pusat alam semesta tu ialah Kampung Mandi Upih. Kampung Mandi Upih ni pada masa ni terletak di Batu 36, Jalan Air Tawar Beruas. Kalau dekat, kalau kita ambil daripada kawasan Pekan Beruas tu, jarak je lebih kurang tak sampai 1 batu ataupun 1 kilo. Dah dekat dah dengan Pekan Beruas. Di Kampung Mandi Upih ni lah datuk dan Tamar dan nenek menetap ataupun menginap dan menjadi apa yang saya katakan tadi, pusat penceritaan. Kemana juga datuk dan Tamar pergi, dia pun akan ataupun dia orang akan kembali ke Kampung Mandi Upih. Nenek walaupun wataknya tidak banyak, nenek macam mana pun hanya akan berada di Kampung Mandi Upih, di rumah itu. Kalau kita tengok daripada sepanjang buku 1 ataupun season 1 siri Bercakap dengan Jin ni, sebarang dialog nenek dengan datuk, nenek dengan Tamar ataupun mereka bertiga, iaitu datuk, Tamar dan nenek, hanya berlaku di rumah itu, di Kampung Mandi Upih. Kita bincang kepada tempat-tempat yang menjadi lokasi penggembaraan datuk dan Tamar. Terpusing-pusing dah saya, Tamar, datuk, Tamar. Tapi samalah macam mana pun. Saya cuba untuk meringkaskan kerana episod ataupun siri-siri yang kita tengok di dalam buku 1 tu ada sebanyak 24 episod. Daripada Bercakap dengan Jin tu sampai Roh Bayi Mencari Ibu. 24 cerita. Berada, jadi lokasi tu dia berada di merata-rata negeri Perak ni, dan juga ada sedikit di negeri Pahang. Oleh itu saya cuba pecahkan kepada 3, iaitu daripada pusat alam semesta tu, Kampung Mandi Upih, hinggalah jarak radius dia lebih kurang 10 km. Selepas tu kita ke zon yang kedua, iaitu 10 ke 30 km dan seterusnya 30 km ke atas. Okey, untuk zon yang pertama tu daripada pusat Kampung Mandi Upih sejauh ataupun lebih kurang lah 10 km tu, kampung-kampung yang terlibat ataupun tempat-tempat terlibat ialah Bukit Kota, Kampung Kota, Kampung Gelong Gajah, Kampung Mandi Upih seperti yang saya cakapkan tadi, Pekan Beruas, Ulu Licin, Kampung Dendang, Kampung Paya 5 dan juga ada lagi satu kampung tu, saya tak ingat, saya banyak kali duk apai tapi saya lupa sana. Ada dua kampung saya miss, itu Kampung Paya Takung dekat dengan Pekan Beruas juga, dan juga Kampung Pulau Kabung.
Jadi untuk yang kawasan dekat ni, dia sebenarnya kalau kebanyakan kampung-kampung tu daripada Paya Lima, Kampung Gelung Gajah apa semua, dia punya jarak tu tak sampai 10. Dia paling jauh pun dalam 5 kilometer. Radius radius 5 kilometer daripada Kampung Mandi Upih. Jadi kampung-kampung ni ada dalam cerita-cerita daripada episod yang pertama sampai episod yang ke-7. Iaitu bercakap dengan jin, Gunung Tunggal, lepas tu cerita orang bunian, lepas tu berjaga di hujung jambatan, terkencing dalam seluar, dia semua ada dalam cerita-cerita tu. Contoh, dari Kampung Paya Lima tu, manusia berkepala anjing dan juga panjat bilik anak dara. Episod ke-8 dan ke-9, itu berlaku di Kampung Paya Lima. Manusia berkepala anjing. Seluruh Kampung Paya Lima menjadi gempar. Malam itu juga dibentuk satu jawatankuasa pengawal kampung. Seluruh isi perut di Kampung Paya Lima berazam mahu menangkap manusia aneh itu. Perkara itu segera dilaporkan juga kepada polis. 2 malam kemudian, atas inisiatif Imam Hamid, orang lelaki Kampung Paya Lima dikumpulkan di surau. Di situ mereka mengadakan pembacaan. Kampung Paya Lima ni, kalau pada masa ni, siapa yang pernah ataupun naik highway WCE, West Coast Expressway ataupun lebuh raya Pantai Barat, kita akan turun ke Tol Beruas. Bila keluar daripada Tol Beruas tu, depan tu ialah kawasan Kampung Paya Lima. Di sebelah dia pun ialah ada Kampung Dendang. Jadi daripada Tol Beruas tu, kita akan ke kanan untuk ke Pekan Beruas. Kalau ke kiri, kita akan ke Parit, Tanjung Belanja nak ke Kuala Kangsar. So bila ke kanan tu, itulah kita akan melalui Pekan Beruas. Seperti yang saya kata tu, bila sampai ke Pekan Beruas, ada 153 traffic light kan. Kita akan ke kiri untuk ke Air Tawar, ke Gelung Pepuyu, nak ke Seri Iskandar, nak ke Setiawan, semua jalan tu. Di situlah Kampung Mandi Upih, Kampung Gelung Gajah, Kampung Kota, semua kawasannya di situ. Jadi saya tahankan tu sampai Kampung Gelung Gajah. Sebab depan tu ada Kampung Tengah, Kampung Kedah, Kampung Banjar, sampai ke Kampung Jering. Tapi sebab dia tak ada penceritaan di dalam tu. Itulah dalam zon yang pertama, daripada pusat Kampung Mandi Upih tu, pusat alam semesta, dan jarak sehingga lebih kurang 10 km. Itulah nama kampung-kampung yang saya sebutkan tadi. Dan contoh-contoh episod yang berlaku. Macam Kampung Gelung Gajah saya sebut tadi tu, itu yang kalau kita baca mengenai cerita ditipu syaitan, lepas tu terkencing dalam seluar, itu berada di dalam kisah-kisah yang berlaku di kawasan Kampung Gelung Gajah dan sekitar. Yang Anjang Dolah tu kan, Anjang Dolah yang Datuk dengan Tamar Skodeng kan, mengendap di tanah perkuburan, tengok Anjang Dolah duk cangkui something di kubur. Rupanya dia membela jin ataupun roh yang dia puja daripada adik dia sendiri. Itu di Gelung Gajah. Itu cerita mengenai zon yang pertama yang dekat dengan pusat alam semesta, iaitu Kampung Mandi Upih. Jadi bila kita bergerak lebih daripada 10 km tu, kita kalau daripada jalan Beruas ke Air Tawar tu, kita akan jumpa jalan daripada Seri Iskandar, Bota sampai ke Setiawan, ke Lumut. Itu jalan dia. Bila kita sampai habis di persimpangan tu, jalan Air Tawar Beruas tu, kita akan jumpa Kampung Cangkak Cermin. Kalau sekarang ni dekat dengan Tol Cangkak Cermin. Kampung Cangkak Cermin ni, dia ada kisah dia sendiri, iaitu kisah dikejar mayat ataupun bersuamikan hantu raya. Dia episod ke-14 dan ke-15. Jadi Cangkak Cermin ni terlibat dalam zon ataupun kelompok yang kedua, iaitu 30 km daripada pusat alam semesta Kampung Mandi Upih. Secara spesifiknya adalah 10 km ke 30 km dalam ruang radius yang kedua.
Tadi saya dah sebut Cangkak Cermin. Seterusnya tempat lain ialah Gunung Tunggal dan Pantai Remis serta Pengkalan Baharu. Ini yang menghadap ke laut. Yang menghala ke laut. Gunung Tunggal, Pantai Remis, Pengkalan Baharu. Gunung Tunggal seperti kita tahu di episod 2 bila Datuk pergi berburu. Tajuk dia ialah Penunggu Gunung Tunggal. Itu dia tajuk dia yang bila Datuk tembak rusa tu, pang dia tembak. Rusa tu jadi 2. Dia mempermainkan Datuk macam mempermainkan kucing. Rusa merendahkan badannya kemudian menyelinap di depan Datuk dan terus hilang. Datuk yang terbeliak kerana terkejut. Datuk tidak melepaskan peluang dan terus melepaskan tembakan. Datuk gembira tembakannya tepat mengenai kening rusa itu. Bila Datuk memulakan langkah, rusa itu segera bangun. Di depan mata Datuk sekarang wujud 2 ekor rusa. Serentak dengan itu dada Datuk berdebar. Dia mula terasa ada sesuatu yang kurang baik akan terjadi. Datuk terdengar kokok. Di mana Gunung Tunggal tu? Gunung Tunggal tu ialah di kawasan sebelum Pantai Remis dengan Cangkak Keruing. Kalau kita daripada air tawar nak ke Pantai Remis, kita akan melalui jalan Kampung Raja Hitam. Dan jalan itu boleh juga terus ke Cangkak Keruing. Jadi, kedudukan Gunung Tunggal tu kalau kita menghala ke Pantai Remis, Gunung Tunggal tu akan berada di sebelah kanan. Akan ada di sebelah kanan. Kalau kita tengok peta topo dan peta pun akan nampak ada satu kontur, dia seolah-olah ada satu je tanah tinggi. Pantai Remis dengan Pengkalan Baru ni, dia ada dalam cerita memburu harta karun. Yang Tuan Brown datang ke kampung Mandi Upih, minta tolong Datuk untuk mencari harta karun. Dan mereka menyelusuri Sungai Beruas sampai ke kawasan harta karun tu, tetapi ada masalah yang berlaku. Harta karun tu memang tak dapat jumpa. Dan ada berlaku kecelakaan kepada Tuan Brown dan Datuk terpaksa ke Balai Polis Pantai Remis untuk memohon pertolongan daripada polis sana. Dan Datuk kembali ke Jambatan Pengkalan Baru Jambatan Pengkalan Baru. Dan dengan bantuan truk polis, Datuk membawa Tuan Brown balik ke Beruas dan balik ke rumah dia lah. Dan dia jadi gila sebab dia ada mengambil barang tanpa kebenaran. Dia ambil barang-barang daripada kawasan harta karun tu. Saya tak nak panjang lah. Saya cuma nak beritahu kata, itulah kawasan-kawasan zon yang kedua yang menghala ke laut. Pantai Remis, Pengkalan Baru, Gunung Tunggal. Dia ada lagi satu zon yang kedua, yang 10 ke 30 km ni, yang menghala ke tengah. Menghala ke tengah tu seperti menghala ke Batu Gajah, ke Parit. Sebab kita Beruas tu kan, kita daripada Pekan Beruas tu, kita akan hala ke Batu Gajah, ke Parit. Kampung-kampung yang terlibat tu, sebahagiannya ialah Kampung Belukar Kiri. Kampung Belanja Kiri. Kampung Belanja Kiri, Kampung Sadang, Batu 7 Parit. Lepas tu ada juga sedikit Batu Gajah. Walaupun saya rasa Batu Gajah tu jauh. Saya masukkan dia dalam grup ni lah, dalam grup yang kedua. 30 km. Saya rasa sampai Batu Gajah tu, 30 km daripada Beruas. Hospital Batu Gajah, tadi Batu 7 Parit, Pekan Parit, Belukar Kampung Belanja Kiri dengan Kampung Sadang. Kampung Sadang ni ialah kampung bila Datuk dah selesai mengubat Latifah tu di Kampung Belanja Kiri tadi tu. Dia teringin nak pergi situ, dia nak ke situ. Tapi tak jadi sebab dia teringat adik dia yang berada di Hulu Kuang, Cemur. Yang tu grup lain. Yang Batu 7 ni kalau kita ingat dalam episod awal Sri bercakap dengan jin tu ialah ditipu syaitan. Episod yang keempat ataupun siri yang keempat, Datuk ditipu syaitan. Dia nak ke Hospital Batu Gajah tu. Dia nak ke Hospital Batu Gajah tu sebab ada saudara dia kemalangan kan. Kereta dia rosak dalam masa hujan lebat. Port Austin lah, kereta Austin tak silap. Kereta macam Harry Potter tu, dia rosak. Bila rosak, ada satu rumah, dia pergi rumah tu ada satu perempuan, seorang. Pelawar dia bermalam di situ. So esok dia kena game. Memang rumah tu rumah usang, tak ada orang duduk, dia kena kencing, kena tipu dengan syaitan.
Itu adalah kawasan-kawasan yang berada dalam kelompok yang kedua, iaitu 30 km daripada pusat alam semesta Kampung Mandi Opeh, ataupun lebih tepat antara 10 ke 30 km. Ke dalam satu lorong menuju ke rumah tersebut. Sampai saja di muka rumah tersebut, kilat pun memancar. Datuk dapat melihat rumah itu. Ia sebuah rumah batu bertingkat 2. Di halamannya penuh dengan pokok-pokok bunga yang basah ditimpa hujan. Tengok kalau saya ada miss lah. Kalau saya ada miss kampung-kampung. Ada satu tu Kampung Cangkak Banjar. Kampung Cangkak Banjar tu ada disebut, tapi ini semua dalam episod episod Kain Dalam Perut Gadis, tak silap saya. Episod yang ke-16, iaitu Kain Dalam Perut Gadis. Itu selepas Datuk pergi settle kan, selesaikan masalah perempuan yang menuntut ilmu salah tu di Kampung Cangkak Cermin, seperti yang saya cakap awal-awal tadi. Itu. Selepas tu, Kampung Belanja Kiri tu, dia merupakan titik tolak untuk Datuk pergi lebih jauh daripada zon yang kedua ni. Walau bagaimanapun, dalam season yang pertama ataupun buku 1 ni, ada satu episod iaitu Menunggang Harimau di Tengah Malam. Sekejap, Menunggang Harimau di Tengah Malam. Yang tu, Datuk ada pergi jauh daripada zon yang kedua. Jadi kita mulakan zon yang kedua ni ialah dengan Kampung Hulu Kuang di Cemor. Kampung ni adalah kampung adik Datuk, yang Datuk pergi dengan Tamar untuk pertama kali diceritakan bahawa Datuk membawa Tamar ke Kampung Hulu Kuang Cemor tu dengan menunggang harimau. Datuk menepuk punggung harimau seperti gembala lembu menepuk punggung lembu. Kita ke Hulu Kuang, saya terdengar suara Datuk. Serentak dengan itu, harimau pun melangkah. Saya rasa harimau tu berjalan bagaikan tidak menjejak bumi. Melayang-layang ke udara, membelah Pekan Cemor, melintasi jambatan kereta api, terus menghala ke kampung Cik Zainal, serta melintasi kawasan Kampung Baru Tanah Hitam. Saya nampak tentera berjaga dengan senjata di tangan. Semuanya tidak memandang ke arah kami. Kerana terlalu laju harimau itu bergerak, badan saya terasa sejuk. Belum selesai saya menghitung dari 1 hingga 10, harimau itu sudah pun tiba di kaki tangga rumah adik bongsu. Kalau kita tengok daripada Cemor, daripada Beruas ke Cemor tu memang jauh lah, sebab dia kena cross Kuala Kangsar, lepas tu baru sampai ke Cemor. Memang jauh. Dia lebih daripada 30 km. Itu Kampung Hulu Kuang yang dalam zon yang ketiga. Hulu Kuang tu dia episod toyo jadi-jadian apa semua yang dia jumpa. Ada satu orang tu yang membelah, ada dangau di tengah bendang apa semua tu kan. Saya cuma trigger sikit je. Kena tengoklah di dalam bacaan Seri Bercakap Dengan Jin ataupun dalam video-video saya full episod dalam season 1. Ada dalam playlist di dalam channel saya tu. Okey, seterusnya tempat yang lain yang jauh ialah seperti saya kata tadi, selepas selesai mengubat latifah iaitu Kain Dalam Perut Gadis tu, angkara daripada seorang lelaki yang sakit hati dengan keluarga tu, dia upah bomo orang asli. Tu kena ingat, bomo orang asli. Selepas selesai, Datuk teringin nak pergi jumpa bomo tu, dia nak belajar.
Tapi sebelum dia pergi ke cari bomoh tu ada di Tapah. Datuk pergi ke kampung Cangkap Pinggan. Kampung Cangkap Pinggan ni dia jalan nak ke kawasan Tapah Road. Kampung ni dah tak wujud tau. Sekarang ni kampung ni dah tak wujud. Dia dah jadi bekas lombong. Maksudnya sebelum tu adalah satu kampung perkampungan Melayu. Tapi selepas dijumpai deposit lah, senang, deposit biji timah yang sangat banyak, maka kerajaan telah membuat proses pemindahan ke kampung susun yang lain dan kampung tu telah dibongkar, dijadikan lombong biji. Sekarang ni jadi lombong lah kampung Cangkap Pinggan tu. Dan nama Pinggan tu pun sebenarnya ada kaitan dengan cerita seperti Gunung Keyang. Apabila manusia dengan golongan jin ataupun bunian yang mereka coexist, hidup bersama, jadi pinjam-meminjam barang-barang daripada orang bunian untuk buat kenduri. Tapi disebabkan mungkin janji, barang-barang yang dipinjam tu tidak dapat dipinjam lagi. Contoh macam pinjam 10, tak pulang 10. Walaupun pecah, sepatutnya kalau pecah pun kena pulangkan balik, tak pulang. So tak ada lah. Dia macam cerita Gunung Keyang. Cangkap Pinggan tu pun mendapat nama daripada pinggan yang tu lah. Okey, pengembaraan tu diteruskan. Daripada kampung Cangkap Pinggan tu, Datuk pergi ke Tapah. Bila Datuk pergi ke Tapah, dia jumpa kawan dia lah, lebih kurang begitu. Datuk terus naik ke Jalan Cameron Highland sampai ke kawasan Batu 16, Jalan Tapah Cameron Highland. Di situ Datuk berjumpa dengan bomoh orang asli yang saya sebut tadi tu, yang nama dia Bah Lanjut. Tapi dalam proses Datuk nak belajar tu dengan Bah Lanjut tu, banyaklah kisah-kisah yang Taman Jalih ceritakan tu. Dia jumpa orang Jerman, ada lembaga hitam, ada mawas yang duk mengurat anak orang asli situ, bawa lari masuk gua apa semua kan. Dan dari situ juga, dan disebabkan mengejar lembaga hitam tu, Datuk mengejar lembaga hitam tu sampailah ke Lancang Bahang. Berdasarkan informasi, maklumat-maklumat yang terdapat tu, dengan dia punya firasat tu, dia kata lembaga hitam tu berada di kawasan situ. So Datuk pergi sampai Lancang, terus sampai Jerantut. Dan juga dalam kisah tu, dalam episod 18 dan ke-19 tu, lembaga hitam diresapi semangat monyet, Datuk telah bertemu dengan Pawang Nong. Ataupun dalam buku tu dia ceritakan dengan nama Dukun Nong. Dukun Nong ni adalah watak sebenar dalam sejarah Pahang. Dia memang arwah lah, Allah yarham Dukun Pawang Nong ni. Dia telah menewaskan sekumpulan pukau yang masuk surat khabar di Pahang pada tahun 60-an ataupun 50-an, saya tak pasti. Cuma Pawang Nong ni meninggal pada tahun pertengahan ataupun pada tahun 70-an. Daripada situ, Datuk kembali ke Mandi Opeh. Biasalah, balik ke pusat alam semesta. Di situ, Datuk dah ada sakit-sakit. Bila Datuk sakit-sakit, dia cuba berubat lah dengan, dia ada bini kedua, bini muda daripada orang bunian. Itu kalau awal-awal episod kedua ataupun siri kedua dah cerita tu, dia sesat-sesat, lepas tu dia berkenan nikah pula dengan orang bunian. So nenek tak boleh cakap apa kan, Tamar pun tak boleh nak komplain lah. So daripada situ, dia kat rumah kat Mandi Opeh tu, nenek pun dah rasa lega sebab Datuk dah balik, sebab dah lama keluar kan, Datuk telah didatangi oleh seseorang minta tolong untuk selesaikan kes Raja Pukau di Tanjung Tualang. Tanjung Tualang tu atas daripada Batu Gajah. So dalam proses cerita tu dia tangkap apa semua, dia nak teman polis bawa ke Kampar. Datuk sempat pergi ke Kampung Bahagia. Itu adalah tempat-tempat tu, sebagai Kampung Bahagia bila polis langkap, Datuk terus ke Hospital Kampar sebab dalam proses dia menangkap Raja Pukau tu, Datuk mungkin terkena badi ke, saya tak tahulah, badi ke ataupun bisa-bisa ilmu hitam Raja Pukau tu, dia jadi lemah. Dia dibawa ke Hospital Kampar. Ketua Pukau tersadai di situ. Dari bawah dagunya keluar satu benda putih. Benda itu berbuih dan akhirnya menjadi tengkorak. Datuk segera mengambil tengkorak tersebut. Datuk merawat Ketua Pukau hingga pulih. Dia berdiri sambil merenung Mak Jali di sisinya. Pakcik, bahaya! Kusman, lepaskan senjata!
Sepantas kilat dia merampas pistol Mak Jali, lalu melepaskan satu tembakan ke arah Datuk. Datuk cepat-cepat mengunci sendi badannya. Pistol di tangan ketua pukau terjatuh di kaki. Dan secara mendadak, pistol itu meletup dan pelurunya mengenai perut ketua pukau. Sebelum ketua pukau rebah ke bumi, Datuk terus memeluk tubuhnya dan dengan sekelip mata sahaja, Datuk muntah darah. Seluruh badan Datuk menjadi biru. Demikian episod ke-21 Berguru dengan Syaitan. Siri bercakap dengan jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Hospital Kampar pada masa tu di atas bukit. Sekarang bukan atas bukit. Dulu punya cerita, tahun 60-an punya cerita. Daripada Hospital Kampar tu, Datuk, biasalah ada je orang yang akan mai. Bawa dia pergi rehat di Kampung Batu Berangkai. Kampung Batu Berangkai di Kampar. Tu lebih kurang macam anak angkat dia kot. Anak angkat dia rehat di Batu Berangkai. Batu Berangkai ni kalau kita daripada Pekan Kampar, Bandar Kampar, kita nak terus ke Tapah. Sebelum sampai Sempang ke Malim Nawar, Teluk Intan, apa semua kan, Suak Petai apa semua tu, boleh cross balik tu. Ke Labu Kubung, Cenderung Balai tu, akan ada masjid sebelah kiri. Ada satu jalan di tepi masjid tu. Itulah ke Kampung Batu Berangkai. Dan di hujung-hujung cerita ni, Tok Kaya Sendiri Raja tu, tempat tu ialah di Kampung Kepayang. Lepas tu ada sikit di Keramat Pulai, di kawasan-kawasan belakang tu lah. Kampung Kepayang ni dekat dengan Tol Simpang Pulai pada hari ni. Dan adalah rumah Tok Kaya Sendiri Raja tu. Dia ada tiga cerita di tempat yang sama. Satu, rumah Tok Kaya Sendiri Raja. Satu lagi, Puaka Tiang Seri. Satu lagi, Roh Bayi Mencari Ibu. Ada lagi tempat-tempat lain seperti Penunggu Hutan Hulu Kinta. Itu pun kita dah kira dalam zon yang paling jauh. Itu 30 km ke atas. Penunggu Hutan Hulu Kinta tu, Datuk ke Tanjung Rambutan. Kawasan-kawasan tu lah. Dia ada cerita-cerita. Macam pusat polis hutan yang dulu. Itu semua diceritakan oleh Tamar Jalis. Okey. Itu adalah secara ringkasnya kawasan-kawasan yang telah dilalui oleh Datuk dan Tamar daripada Kampung Mandi Upih sampailah akhir sekali ialah sebenarnya balik ke Kampung Mandi Upih lah, tapi last sekali yang paling jauh tu ialah di Kampung Kepayang di kawasan Simpang Pulai sekarang. Paling jauh di Jerantut. Paling dekat tu Kampung Mandi Upih lah. Kawasan-kawasan tu lah. Sebab Imam Hamid kalau kita ingat dia mai jumpa Datuk. Dia kata, orang kampung kot kata ada manusia berkepala anjing. Masa tu semua cerita tu berlaku di Kampung Mandi Upih. Tapi kejadian tu ialah di Kampung Paya 5. Sekiranya ada percanggahan daripada segi kisah, sila komen juga. Itu adalah amat-amat saya alu-alukan kerana saya pun tak dapat nak explore semua kampung tu. Saya ada kongsikan klip-klip yang daripada video-video saya yang saya dah upload sebelum ni dalam awal-awal video ni tadi. Itu ni tempat-tempat yang saya dapat sampai. Yang mana saya tak sampai, saya sangat alu-alukan kepada tuan-tuan perempuan, para subscriber yang belum subscribe untuk kongsi dan bantu saya dalam menjayakan ataupun dalam mengkomplitkan ataupun untuk melengkapkan video ni. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih.